Assalamualaikum. Okey, kita sambung kita punya pembelajaran kita mengenai bab 15, pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan. Okey, apakah yang dikatakan dengan gametogenesis? Okey, gametogenesis ni adalah proses pembentukan sel pembiakan atau gamet. Okey, gamet ni apa dia? Gamet ni kalau macam daripada testis lelaki, kita panggil dia sperm, kan? Daripada ovari seorang perempuan, kita panggil dia ovum ataupun usid sekunder. Okey, jadi itulah gamet. Inilah gametnya, kan? Tapi kalau kita panggil gametogenesis, maksudnya apa dia? Proses pembentukan. Proses pembentukan, macam mana nak membentuk, bagaimana pembentukan sperma ini berlaku, dan juga pembentukan ovum ini berlaku. Okey, gametogenesis perlu dijalankan dalam usaha untuk mengekalkan kemandirian sesuatu spesies dan mengelakkan daripada pupus. Okey, jadi gametogenesis ni adalah satu proses yang mana ia akan menghasilkan gamet. Tujuannya apa? Nanti gamet inilah yang akan disenyawakan dan membentuk warisnya ataupun anaknya, kan? Anak kepada seseorang itulah. Okey, jadi proses ini berlaku di dalam organ pembiakan dikenali sebagai gonad. Okey, gonad bagi lelaki ialah testis, dan gonad bagi perempuan ialah ovari. Okey, jadi di sini kita faham fungsi testis itu sendiri ialah untuk menghasilkan sperma, kan? Jadi dia adalah organ yang penting dalam pembiakan. Untuk menghasilkan gamet, testis lah yang mana akan hasilkan gamet lah. Bagi perempuan pula adalah ovari. Okey, gamet yang dihasilkan mempunyai bilangan kromosom separuh dari sel induk, iaitu haploid. Haploid ni, okey, kita letak dia sebagai N. Okey, N lah simbol dia. Okey, mana semasa persenyawaan, nukleus sperma akan bergabung dengan nukleus ovum membentuk zygote, iaitu kita panggil dia diploid 2N. Okey, gametogenesis ni sebenarnya sangat penting. Kenapa? Okey, ia adalah untuk menambah zuriat, untuk mengekalkan kemandirian spesies. Jadi sekiranya sesuatu haiwan contohnya, dia tak menghasilkan gamet, dia tak menghasilkan sperma, contohnya monyet lah, tak ada sperma, apa akan jadi pada monyet tersebut? Dia tidak akan mempunyai anak, kan? Lalas dia punya waris akan tak ada lah, kan? Jadi dia spesies dia tidak mandiri. Okey, menghasilkan variasi dalam generasi seterusnya dengan adanya proses pindah silang semasa proses meiosis. Okey, yang ni kamu akan tengok nanti apa itu meiosis, yang mana dalam meiosis itu sendiri terdapatnya proses yang kita panggil pindah silang, yang menyebabkan sperma yang dihasilkan mempunyai pelbagai, daripada dia set genetik dia, genom dia lah pelbagai, jadi itulah menghasilkan variasi, mengekalkan keadaan diploid dalam sel anak. Okey, jadi kalaulah seseorang manusia tu, kita ni diploid, kita diploid 2N, kan? Tapi kita testis menghasilkan sperma, dia adalah 1N. Kan? Kenapa? Ini disebabkan oleh proses meiosis itulah, yang mana memisahkan kromosom yang akhirnya tinggal 1N. Sepatutnya 2N, tapi dia jadi 1N. Tapi 1N ni dia akan, bila mana berlakunya persenyawaan dengan ovum, ovum sini, jadi dia dah jantum 2 ni. Jadi yang ni 1N tambah lagi dengan 1N daripada ovum, dia akan jadi 2N balik. Jadi itulah dia nak kekalkan. Keadaan itu akan mengekalkan
Yang mana dalam sel anak ni ada 2 N. Okey, kita pergi ke gametogenesis yang pertama, iaitu spermatogenesis. Okey, spermatogenesis ni, okey, nama pun pertama sperma. Jadi dia adalah proses yang mana menghasilkan sperma. Menghasilkan sperma yang mana berlaku di mana? Di tubule seminiferus. Okey, tubule seminiferus ni sebenarnya dia berada di mana? Dia berada di dalam testis. Okey, testis ni sebenarnya di dalam dia ada gumpalan-gumpalan tubule seminiferus. Seminiferus ni kalau kita tarik satu daripada dalam gumpalan-gumpalan ni, kita tarik satu, kamu akan nampak macam inilah dalam dia. Inilah dalam dia. Kan? Okey, jadi dalam ni, di tubule seminiferus ni, macam ni dalam dia ni. Kalau kita besarkan lagi daripada sini, kita besarkan, kita akan nampak macam ni. Okey, inilah proses yang mana penghasilan sperma dilakukan. Di mana? Di tubule seminiferus. Okay, tubule seminiferus mengandungi 2 jenis sel. Apakah selnya? Okay, sel epithelium, germa dan juga sel Sertoli. Okay, sel epithelium germa dan sel Sertoli. Okay, apakah iaitu sel epithelium? Okay, sel epithelium germa adalah sel yang belum mengalami pengkhususan dan terdiri daripada sel germa primordium. Sel germa primordium akan mengalami proses pembahagian sel untuk menghasilkan sperma. Okey, jadi yang kamu tengok ni sel-sel yang mat sini. Okey, yang ni dia adalah sel germa primordium yang mana dia masih lagi belum mengalami pengkhususan. Maksudnya dia masih lagi sel-sel biasa lagi, yang biasa. Bila mana dia dah dikhususkan, dia akan membentuk sperma lah. Kan? Jadi dia belum dikhususkan lagi. Dia adalah sel-sel yang muda lagi. Kan? Okey, sel Sertoli membekalkan nutrien kepada sperma sepanjang proses spermatogenesis. Jadi apa fungsi Sertoli sel ni yang sini? Yang celah-celah ni, ada celah-celah ni ada sel Sertoli. Apakah fungsi sel-sel Sertoli ni? Dia akan membekalkan makanan ataupun nutrien kepada sel-sel germa primordium ni dalam proses untuk menjadi sperma. Okey, jadi sperma yang terhasil di tubule seminiferus diangkut ke epididymis dan ductus sperma dan dikumpulkan di mana? Di vesicle semen. Jadi semalam kamu dah tahu dah, okey, mana saya dah tunjuk dah. Mula-mula dia dah terhasil di mana? Di tubule seminiferus. Kemudian dia akan diangkut dan dihantar ke epididymis. Kemudian daripada epididymis ni dia akan dibawa pergi naik ke atas ni. Dia akan melalui apa? Dia akan melalui vas deferens lah ataupun kita panggil ductus sperma. Okey, bila mana dia dah lalui ductus sperma, dia akan diangkut lagi pergi ke mana? Ke sini, vesicle semen. Okey, dia dihasilkan di sini testis, diangkut melalui ductus sperma, kemudian dia akan disimpan di sini. Iaitu vesicle semen. Okey. Hormon perangsang folikel iaitu FSH dan hormon pelutinan LH dihasilkan di kelenjar pitutari merangsang proses spermatogenesis. Lutein iaitu LH berfungsi merangsang perembesan testosteron di testis. Jadi dua hormon ni sangat penting lah untuk penghasilan sperma. Okey, ini yang dikatakan dengan meiosis di mana sel-sel germa primordium ni dia akan sentiasa melakukan proses mitosis, iaitu untuk gantikan germa sel-sel germa primordium yang dah dijadikan sperma. Jadi dia akan sentiasa dia akan sentiasa melakukan mitosis untuk menggantikan sel-sel baru. Walau bagaimanapun,
setelah germa primordium ni dah pun mengalami proses perkembangan, iaitu fasa perkembangan ni, dia akan melakukan meiosis. Dia bukan lagi mitosis, dia akan melakukan meiosis. So semasa meiosis inilah kamu akan perhatikan 2N ni akan bertukar menjadi 1N. Maksudnya set ataupun genetik dari segi bilangan kromosomnya dia sudah pun menjadi separuh berbanding dia punya yang asal ni lah, itu spermatosid primer tu. Spermatosid primer ni 2N lagi, tapi bila dah tukar sampai ke bawah spermatid tu dia dah jadi 1N. Okey, kita tengok prosesnya, iaitu bermula dengan apa? Sel germa primordium 2N menjalani mitosis, berulang kali menghasilkan spermatogonium. Okey, jadi semasa spermatogonium ni dia masih lagi 2N, iaitu diploid. Okey, spermatogonium 2N menjalani pertumbuhan sel menghasilkan spermatosid primer. Okey, spermatosid primer, iaitu di sini dia masih lagi 2N. Okey, walau bagaimanapun, kamu akan di sini kamu tengok spermatosid primer ni yang masih lagi 2N tu, dia akan menjalani meiosis pertama yang menghasilkan spermatosid sekunder. Okey, jadi daripada spermatosid primer dia bertukar menjadi spermatosid sekunder. Jadi di sinilah daripada diploid dia bertukar menjadi haploid. Okey, kemudian spermatosid sekunder, iaitu N sahaja ni, iaitu haploid, melengkapkan meiosis 2 menghasilkan spermatid. Jadi dah dia lakukan lagi meiosis yang kedua, maka kita tidak lagi panggil dia spermatosid, dia adalah spermatid. Jadi di sinilah dia akan melakukan pembezaan, iaitu dia akan bertumbuh untuk menghasilkan sperma. Okey, jadi setelah spermatid dia melakukan pembezaan, dia akan ada eko, kan? Jadi itu kita panggil sperma. Jadi semasa di tahap sperma ni dia adalah 1N jugalah, yang mana kita panggil dia haploid. Okey, jadi kamu tengok sini dari segi fasa-fasanya, bermula dengan fasa pembahagian, yang mana dia hanya membahagi, tujuannya untuk menggantikan sel-sel yang sudah masuk ke fasa seterusnya. Jadi tujuan dia buat ni ialah supaya dalam tubuh seminiferous ni sentiasa ada sel germa primordium. Walau bagaimanapun, ada di antara germa primordium ni dia perlu melalui proses perkembangan, iaitu dia akan mengalami fasa perkembangan daripada spermatogonium dia jadi spermatosid, daripada spermatosid dia jadi daripada primer jadi sekunder. Jadi di sinilah kamu akan dapati perubahan itu berlaku daripada diploid kepada haploid, dan setelah dah dapat 1N tu dia akan lakukan pembezaan membentuk sperma. Okey, kita dah habis pasal spermatogenesis. Sekarang kita pergi kepada proses penghasilan usid sekunder, yang mana kita panggil dia oogenesis. Oogenesis. Okey, oogenesis adalah proses penghasilan gamet betina, ataupun kita panggil dia oosid sekunder. Proses ini berlaku di dalam ovari. Segala proses ni, kalau untuk lelaki berlaku di testis, tapi untuk perempuan dia berlaku di mana? Di ovari. Proses ini telah bermula di dalam ovari seorang perempuan sebelum kelahiran berlaku. Kalau kita tengok sini, bermula dengan yang pertama tu, iaitu oosid primer. Kemudian dia akan terdapatnya folikel primer. Kemudian dia akan jadi folikel sekunder, dia besar sikit, kan? Sebab apa? Dia berada dalam folikel, dia berada dalam folikel. Dia berada dalam folikel, kemudian folikel ni membesar,
Okey, folikel sekunder kemudian jadi folikel graft. Kemudian folikel graft meletus, kan? Dah dia meletus, dia menghasilkan usit sekunder tu akan dilepaskan. Di sini dia akan disedut pergi ke tiub fallopian. Okey. Jadi selepas itu apa semasa inilah kita panggil proses pengovulan. Proses itu adalah proses pengovulan. Jadi apa jadi kepada follicle graft ni? Dia akan membentuk corpus luteum. Kemudian corpus luteum akan merosot. Kemudian kalau kita kemudian kamu tengok ni akan terbentuk balik, kan, oosit primer. Jadi proses ni sentiasa berpusing-pusing, pusing-pusing. Macam itulah pusingan dia. Okey, jadi kamu tengok sini dalam proses oogenesis tu terdapatnya mitosis, dan dia juga akan mengalami proses perkembangan dan akan melakukan meiosis dan akhir sekali membentuk ovum. Okey, jadi kalau kita tengok keseluruhan oogenesis ni, dia bermula dengan sel germa primordium. Sama juga macam tadi. Yang mana kamu tengok yang sperma tadi bermula dengan sel germa primordium. Jadi sel-sel inilah sebenarnya dia membahagi. Dia membahagi secara mitosis untuk menghasilkan sel-sel germa yang baru dengan 2N juga. Kemudian bila mana sel yang terhasil itu sudah matang, dia akan membentuk ogonium. Ogonium ni masih lagi diploid. Kemudian ogonium ni dia akan mengalami fasa perkembangan. Jadi semasa inilah kita panggil dia oosit primer. Oosit primer ni dia masih lagi diploid. Tapi setelah itu dia akan menjalankan proses meiosis. Jadi dalam proses meiosis ini kamu akan dapat tengok akan terbentuknya oosit sekunder. Okey, oosit sekunder ni dia bukan sahaja yang terhasil bukan sahaja oosit sekunder. Terhasil daripada meiosis ni adalah jasad kutub pertama. Okey, jasad kutub pertama. Kemudian oosit sekunder ni bila mana dia menjalankan proses meiosis lagi, dia akan yang terbentuk adalah ovum, dan pasangan dia ni adalah jasad kutub kedua. Okey, jadi sebenarnya kenapa semua ni jadi jasad kutub? Sebenarnya seorang perempuan dia hanya menghasilkan satu sahaja. Dalam pusingan lengkap dia itulah. Dalam istilahnya kata sebulan. Tapi untuk pemahaman kamu, kita cakaplah sebulan, kan. Tapi dalam pusingan dia lengkap. Dalam pusingan penghasilan yang lengkap, proses yang lengkap ni, ia hanya terhasil, ovum yang terhasil hanyalah satu sahaja. Yang akan bersenyawa hanyalah satu sahaja. Yang ni sebelah ni, apakah akan jadi? Dia tak akan jadi apa-apa, sebab dia tak akan boleh disenyawakan, tidak seperti ovum lah. Ovum ni sudah tentulah dia lengkap dengan genetiknya, dengan bahan-bahan yang diperlukan lah. Contohnya dari segi membrannya lengkap, cytoplasmnya lengkap. Tapi kalau jasad kutub ni dia tak lengkap, jadi dia tidak akan disenyawakan. Jadi yang terhasil hanyalah satu ovum sahaja. Okey, kita tengok satu persatu bagaimana perkembangan, bagaimana proses oogenesis itu sendiri berlaku macam mana. Okey, sebelum kelahiran, sel germa primordium 2N menjalani mitosis berulang kali menghasilkan ogonium. Ogonium ni dia adalah selepas sel germa primordium ni sudah matang, dia akan membentuk ogonium. Ogonium ni dia akan menjalani proses pertumbuhan sel menghasilkan oosit primer, masih lagi 2N, dan oosit primer ni lah akan diselaputi oleh sel folikel yang berfungsi membekalkan nutrien. Okey, ni folikel ni. Folikel ni akan membesar
dan dialah yang memberi nutrien kepada oosit primer. Okey, oosit primer ni dan juga folikel ni dia akan merembeskan hormon estrogen. Okey, struktur oosit primer dan folikel sel folikel membentuk folikel primer. Yang kita panggil dia folikel primer yang atas ni. Okey, ini adalah cantuman antara folikel, sel folikel dengan oosit primer. Okey, kita panggil dia folikel primer lah. Okey, oosit primer menjalani meiosis tetapi terhenti pada peringkat profasa 1. Okey, apabila kelahiran berlaku, ovari bayi perempuan sudah mempunyai berjuta-juta oosit primer. Dia dah ada banyak dah oosit primer. Setelah semasa bayi perempuan tu dilahirkan lah, dia dah ada banyak oosit primer. Okey, bilangan ini akan berkurang sedikit sehingga peringkat akil balik. Okey, folikel primer iaitu oosit primer dan sel folikel berada dalam keadaan dormant sehingga mencapai peringkat akil balik. Okey, jadi folikel primer dengan oosit primer ni dia dormant je. Dia dormant sahaja. Tapi bila mana dah sampai peringkat akil balik, dia akan aktif balik. Okey, apabila sudah mencapai peringkat akil balik, oosit primer akan meneruskan meiosis pertama dan membentuk oosit sekunder dan jasad kutub pertama. Okey, oosit sekunder seterusnya menjalani meiosis kedua dan terhenti pada peringkat metafasa kedua. Jasad kutub yang pertama melengkapkan meiosis kedua, membentuk dua jasad kutub yang kedua. Okey, pada peringkat ini oosit sekunder diselaputi oleh folikel sekunder. Folikel sekunder seterusnya berkembang menjadi folikel graft dan merembeskan hormon estrogen. Okey, jadi untuk pengetahuan kamu, proses-proses yang kita sebut sebentar tadi sebenarnya berlaku sebelum yang ni. Semasa sini kan, proses ni sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran bayi perempuan tu. Kemudian bila mana dia dah dilahirkan, bayi itu, perempuan tu dah menghasilkan oosit primer yang berbanyak dah berjuta-juta. Dan proses ni akan sentiasa bersambung-sambung. Bersambung-sambung sampai dia akil balik. Lepas akil balik, barulah oosit primer ni akan teruskan meiosis 1. Kemudian bentuk pula oosit sekunder kan. Okey, jadi folikel graft yang matang akan mendekati permukaan ovari dan melepaskan oosit sekunder ke dalam tiub falopio. Proses ini dikenali sebagai ovulasi. Okey, sekiranya berlaku persenyawaan, oosit sekunder melengkapkan meiosis kedua, menghasilkan ovum dan jasad kutub. Okey, persenyawaan antara ovum dan sperma menghasilkan zygote. Semua jasad kutub yang terhasil akan merosot dan disingkirkan daripada ovari. Folikel yang tertinggal dalam ovari selepas ovulasi akan membentuk korpus luteum. Okey, jadi itu dia punya perkembangan lah. Bermula daripada seorang bayi perempuan itu lahir, dia dah ada pun banyak dah oosit primer. Dan oosit primer ni akan terus berkembang kan. Berkembang, proses dia berkembang tu sehinggalah terhasilnya folikel graft ni dia akan buang ataupun dia akan lepaskan satu ovum, dan ovum tu akan di oosit sekunder tu akan disenyawakan. Pada masa tersebut pun akan berlaku lagi proses, sambung lagi proses meiosis kedua kan, sambung lagi meiosis kedua. Dan bila mana persenyawaan antara ovum dan sperma menghasilkan zygote. Jadi bila mana dah bercantum antara ovum dengan sperma, maka barulah persenyawaan tu, proses persenyawaan pula yang akan bermula.